pendidikan anak mencontohi Rasulullah tu bukanlah maksud seperti kita ajak anak ataupun siswa-siswa, tetapi pendidikan yang dimasukkan itu adalah dimulai dari peribadi individu pendidik, peribadi kita semualah, peribadi calon-calon suami, isteri, calon ibu dan ayah, guru-guru, pendidik, kitalah semua mencontohi individu pendidik, mencontohi Rasulullah. Bagaimana kesabaran Rasulullah, bagaimana kasih sayang Rasulullah, dan kesabaran dan kasih sayang itu bersifat Rabbani. Saya ramai pendakwah, saya ingat macam Ustaz Yusof yang dia ajar hafal Quran tu, dia ingatkan kita semua dalam didik anak-anak dan juga didik orang lain, bukannya anak tau, didik orang lain, generasi ummah dengan bersifat Rabbani, maknanya niatnya, usahanya, perancangannya, amalannya sebagai muslim yang mukmin. Maksudnya kalau kita buat apa-apa, kita tidak mudah nak marah pada orang tu, tapi kita terus meminta kepada Allah. Macam kalau anak kita macam kita marah, anak kita lambat pergi mandi, kita tak sebut marah kat budak tu. Sepatutnya kita terus, ustaz tu ajar, saya ingat ustaz tu ajar, terus angkat tangan, terus doa, ya Allah lembutkanlah anak saya ni, si Ahmad ni, agar mudah dia terus, maknanya dia tidak marah kat budak tu, tetapi terus dipujuk hati dia yang marah tu dengan doa. Yang didoakan anak tu, dia bukannya salahkan anak tu. Macam tu juga, maknanya niatnya, usahanya, perancangannya. Maknanya kalau sesuatu anak itu mengalami macam ada orang kata, ya anak awak tu ada masalah, dia tak lulus-lulus ya. Dululah ada orang jumpa saya, nak Dr. Mai tu, saya kata mesti ada hikmahnya. Anak Dr. Mai, anak Dr. Zainal tengah diuji ibu bapanya. Maknanya kita kena ada masalah, anak tu stres sangat ke, sampai kenapa dia tak boleh lulus kan. Saya kata dia perlu banyak, kami ni perlu banyak doa, perlu banyak lagi munajat, tak boleh nanti action kan, tak boleh riak mentang-mentang anak ni cepat pandai, tak ada. Maknanya setiap apa yang berlaku tu untuk kita kait balik, mesti ada hikmah, maknanya kita Rabbani tu kita ingat balik kepada Allah dari segi niatnya, doanya, usahanya. Maknanya bukan usaha kita usaha, tapi kita menyandarkan usaha kita tu, segalanya itu datang daripada Allah, dengan izin Allah, perancangannya. Begitulah, semoga kita sentiasa menjadi seorang Muslim yang mukmin, dan kekuatan hubungan tu dengan Allah. Kekuatan tu dari apapun dia, dengan doa tu kekuatan, dan kita proaktif melakukan hal-hal yang menghasilkan kemaslahatan bagi anak zurat keturunan mereka tu, untuk bukan masa tu, masa yang mendatang. Ini banyak macam saya ikut Prof, ada yang anak dia kata walaupun anak dia tu tak dapat semua A, tapi dapat B semua, dia kata dia sujud syukur juga. Sebenarnya ada hikmah, kerana dia B semua, dia tak boleh masuk asrama penuh. Akhirnya anak dia minat pula nak baca bahasa Arab, nak hafal Quran. Itu contoh, maknanya itu lebih baik. Kan? Biasa ada hikmah yang berlaku di sebalik setiap kejadian. Maknanya proaktif lah. Hanya di pihak kita sebagai manusia saja nak mentafsirkan itu sebagai musibah ataupun hikmah. Ada hikmah, maknanya kita balik pada Allah, balik pada Allah. Apa hikmah dia dalam didik anak? Jadi mula-mula anak dia macam takut, kena marah, sedih. Sekarang kadang kita dengar kan ada anak bunuh diri kerana rasa dia tak dapat capai. So kita takut. Jadi kita nak anak-anak yang berani menerima, dan ibu bapa yang berlapang dada dan sama-sama menghadapi apapun ujian atau apapun mehnah, untuk sama-sama mencari jalan hikmah dan sebalik tu. Itulah peribadi individu pendidik yang kita mencontohi Rasulullah SAW. Dan itulah juga yang kita nak bina dalam Bina Keluarga Rahmah ini. Kita nak mengingatkan kembali bahawa kita ni sebagai manusia sebenarnya terlupa yang bahawa ibu ayah adalah levelnya pendidik, bukan penghukum. Kalau penghukum kita hantar dekat polis.
Katakan polis, katakan tentera. Kita ni pendidik, sentiasa berlapang dada. Pendidik sentiasa menimbul ilmu kita berlapang dada untuk memberi sebanyak mungkin. Bukan kita menghukum tu dah jadi memang perlu menghukum dalam parenting, tapi kita bila berada dalam level pendidik tu kita akan lebih terbuka hati untuk memberi. Masya Allah. Terima kasih Doktor, tajuk yang sangat best hari ni. Best sangat dia. Masya Allah. Teruskan. Dia teruskan, kan dia pasal doa tadi. Saya teringat ni doa Nabi Ibrahim. Kita boleh sama-sama hafal dan sama-sama lafazkan sentiasa. Doa dalam surah Ibrahim ayat 40. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi ij'alni muqimassalati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kan? Amin. Yang bermaksud ya Allah kan, ya Tuhanku, ya Rabb, ya Tuhanku, jadikanlah aku. Maksudnya kita mula dengan diri kita. Jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Saya melihat dalam sahabat-sahabat yang rapat ke dalam ahli keluarga, sekiranya anak-anak dia ni, maknanya kita nampak tau, mereka yang sejak bujang dia memang berakhlak, berusaha membuat amalan sebagaimana Rasulullah SAW, dan kita lihat anak-anak itu mudah je. Ada orang tu dia kata ada belajar mendidik anak ni dah sampai bayar khusus beribu-ribu nak didik anak ni, dia kata susah ni. Kamu ni macam pakai remote control je, anak-anak semua bagus. Contohnya dia kata bangun pagi, selalu orang susah sangat anak nak bangun pagi, menangis, lari rendah. Tapi dia pergi rumah sahabat ni kan, dia kata anak-anak dia macam bangun sendiri, pandai dia bangun sendiri, mandi, siap semua nak bersolat, solat berjemaah. Dia kata apa rahsia ni? Apa rahsia anak-anak jadi mudah, berakhlak, mulia, lepas tu senang dia nak solat, nak kerjakan perintah Allah tu kan. Dia kata dia tak ada apa-apa. Dia kata itu rezeki Allah, tapi yang diingat dia memang berdoa. Dia gunakan doa, dia ingatkan ni doa Nabi Ibrahim ni. Sejak dia remaja, dia faham pasal Al-Quran dan ustaz dia nasihatkan untuk ambil doa-doa dalam Al-Quran, dan dia minat doa ni dan dia selalu baca untuk bantu dia untuk menjadi orang yang jaga solat. Dan dia bayangkan nanti rumah dia, anak-anak dia macam tu juga. Ni dah terbukti, saya dah melihat dah. Bagaimana kan, adalah abang ipar saya tu yang saya kenal dia sejak remaja, dengan masa bujang dia memang seorang yang Masya Allah. Anak-anak dia semua tu Masya Allah. Maknanya anak-anak dia orang yang sentiasa menjaga solat. Tu contoh ni. Lepas tu anak-anak dia anak-anak yang berakhlak, berakhlak mulia. Maknanya itu contoh, dan saya melihat beberapa orang begitu juga. Maknanya kalau ditengok, mereka ialah orang-orang yang mengamalkan seperti Rasulullah itu, berdoa semasa saat zuriat itu di dalam sulbi ayahnya. Itu contoh doa yang diamalkan. Dan selain dari itu, mereka juga dinasihatkan Rasulullah SAW membimbing agar kita kaum muslimin menyebut nama Allah sewaktu permulaan menggauli isterinya. Ini tu ayah lah kan. Maknanya memulakan hubungan itu dengan bismillah dan bermohon perlindungan dengan Allah dari syaitan. Itu adalah didikan Rasulullah, bagaimana mendidik anak di saat dalam sulbi ayahnya. Itu doa. Selain daripada doa, dalam itu juga ada menceritakan pentingnya pendidikan anak saat masih dalam sulbi ayah ni ialah memilih calon pasangan. Maknanya kena sejak awal tu pilih doa. Tapi sebelum kita memilih, kita kena sediakan diri kita lah. Setiap orang tu kena menjadikan dirinya untuk memberi calon pasangan yang baik.
Sebab Allah janji seorang yang baik akan dijodohkan dengan yang baik juga. Jadi kita kena berlumba-lumba menyediakan diri. Yelah, sebelum semasa dan walaupun kami yang dah tua ni kan, kami masih meneruskan untuk membaiki diri, mengislah diri, untuk terus didik anak kita. Maknanya dah tua-tua ni pun kita mesti masih call anak kat rumah yang jauh, beribu batu pun call. Dah bangun belum kan, dah bangun nak sahur ni, dah ada masa nak solat, macam tu kan. Nak doa ni waktu yang dalam Al-Quran saya tak ingat ayat mana yang maknanya waktu sahur ni lah saat yang paling Allah jamin untuk kita berdoa dan Allah makbulkan doa. Jadi semoga Ramadan ni kita bersungguh-sungguh. Pastikan tak ada siapa dalam ahli keluarga kita ni tertinggal saat yang istimewa tu, untuk sama-sama kita menyediakan diri, membaiki diri ya.